Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awlan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bittaqullah as-sam'a wa ta'ah. Wa qala Rasulullah kaman ittaqillah haitsuma kunta. Wa ba'du fa inna khairul kalam kalam Allah wa ahsanu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdadatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya bagi salam saya kali kedua kerana salam pertama itu korang dapat sambutan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah Rabbul Alamin atas segala nikmatnya yang kita masih hidup. Masih boleh bernafas, boleh berjalan, makan, minum dan sebagainya. Itu merupakan satu nikmat yang wajib disyukuri. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah Rabbul Alamin untuk mengingatkan manusia, bukan untuk orang Islam saja, pada manusia amnya, yang tidak beriman supaya beriman, yang sudah beriman jaga iman, supaya kita mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Supaya kita tidak menyesal dan kita akan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Kita doakan supaya Allah senantiasa mencucur rahmat ke atas Nabi dan keluarganya. Dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'in. Dan para setiap umat Nabi yang masih berusaha untuk mempertahankan Islam dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang kita muliakan sahibul bait tuan rumah dan keluarga semua. Semua jemaah yang hadir bersama kita di pengajian di kawasan ini. Di sini ada sedikit permintaan. Allah ingatkan kita, ud'uni astajibu lakum. Mohonlah kepadaku supaya saya perkenankan hajat kamu. Memang Allah suka hambanya selalu berdoa kepadanya. Tidak kira kita senang, susah, berkuasa, tidak. Jangan lupa berdoa. Ada 4 hajat di kalangan jemaah-jemaah sini. Pertamanya ada ayah pada salah seorang jemaah yang akan menjalani amalia. Amalia artinya operation. Ya. Pada esok, mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusannya. Ada juga minta supaya anak-anak kita yang sedang menduduki pemeriksaan, ya, ujian di dunia ini. Dan juga tuan rumah, ya, dan keluarganya akan adakan ziarah ke Baitul Maqdis, ya, Allah. Dan tidak ketinggalan juga anak kepada tuan rumah Adam Syakir akan mengerjakan umrah. Ya. Kita doakan supaya Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu, menghidupkan dan yang mematikan, menyehatkan atas mereka yang sakit. Supaya Allah mudahkan pengurusan pembedahan kepada salah jemaah kita yang akan melalui operasi esok, dengan Allah mudahkan supaya dia itu menerima
pembedahan dengan jiwa yang tenang. Dan supaya dia sempat, ya, sebelum dia dibiuskan, supaya dia tidak lupa untuk menyebut la ilaha illallah dan seterusnya. Seafdal-afdalnya kita doakan supaya mereka ambil wuduk, kerana Allah suka hamba-hambanya yang senantiasa dalam keadaan tahara, kebersihan. Ya. Supaya Allah mudahkan dirinya, mudahkan keluarganya, supaya keluarga tidak juga, ya, rasa cemas, tenang, reda kepada apa yang ditakdirkan, dan memudahkan doktor yang akan menjalankan operasi ke atasnya. Kesemua itu ada kaitan dengan sunnatullah. Yang sakit perlu diubati. Dan kita doa supaya Allah jayakan segala urusan mereka dengan sebaik mungkin. Bagi anak-anak yang akan melalui ujian, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan ingatan mereka, dan supaya mereka juga jangan lupa sekurang-kurangnya baca doa Rabbi yassir wa la tu'assir. Supaya Allah saja yang boleh memudahkan kita. Kadang-kadang soalan itu mudah, tapi oleh kerana kita kurang kepahamannya, kurang fokus, dia jadi susah. Jadi Allah saja yang boleh mudahkan. Saya yakin semua anak-anak yang akan menduduki pemeriksaan telah buat persiapan yang sewajarnya. Allah selalu mengingatkan hamba-hambanya sudah selalu bersiap sedia untuk hadapi apa juga ujian Allah di dunia ini. Kita orang tua diuji cara orang tua, anak-anak diuji secara anak-anak, dan seterusnya. Bagi tuan rumah, keluarganya, anak mereka yang akan tunaikan umrah, mudah-mudahan mereka dapat umrah makbulan yang diterima Allah dengan menjaga segala rukun dan kewajipan ibadat umrah. Khuzu anni manasikakum. Nabi selalu ingatkan umatnya, sesiapa nak tunaikan ibadat umrah dan haji, hendaklah mereka berilmu dengan ilmu sunnah, supaya dia tahu bagaimana Nabi menunaikan umrah dan haji, dan mereka akan cuba mengikutinya menurut kemampuan masing-masing. Bagi tuan rumah, isteri dan juga yang lain yang akan tunaikan ziarah ke Baitul Maqdis, ini adalah 3 tempat yang disunnahkan oleh Nabi untuk kita melawat. Kaabah, Baitullah, Masjidil Nabawiyah, dan Masjid Al-Aqsa. Ada kelebihannya. Kalau solat satu waktu di situ dapat 500 dibanding dengan Masjid Nabawiyah 1000 dibandingkan dengan Masjid Al-Haram 100,000. Jadi dia punya perbezaan memang ada, tapi ada kelebihan masing-masing. Ya. Semoga Allah Rabbul Alamin mudahkan perjalanan mereka pergi dan pulang. Selamatkan juga perjalanan mereka. Kerana musafir ini ada musyaqqah, ada azab. Dalam istilah yang lain katanya, orang yang bermusafir akan menghadapi ujian-ujian yang lain. Perubahan yang akan berlaku dan masa ke semasa kita tak tahu. Ada yang boleh masuk, ada yang tak pula dibenarkan masuk. Pernah kami juga buat lawatan ke Baitul Aqsa. Ada yang dapat masuk, ada yang tak dapat masuk. Ini Allah saja yang akan tentukan. Yang penting, supaya niat kita adalah semata-mata untuk mencari keredaan Allah, walaupun kita musafir melihat apa-apa yang Allah telah takdirkan di mana-mana, khususnya di Baitul Maqdis, kita perlu selalu berdoa supaya satu hari Allah akan bebaskan kembali secepat mungkin Baitul Al-Aqsa, Al-Maqdis daripada tangan orang-orang yang zalim, supaya dia jadi hak yang bebas kepada mereka yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin, khususnya orang Palestin sendiri.
yang mana kita tahu orang Palestin tidak dibenarkan untuk masuk kawasan itu pada waktu-waktu yang tertentu. Yang dewasa, anak-anak, yang dibenarkan orang tua-tua, itu pun pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Itulah keadaannya dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Begitu juga akhir-akhir ini kita ditanya tentang suasana di Masjidil Haram. Ada kabar-kabar mengatakan masyarakat dari Yaman, Palestin tidak dibenarkan datang buat umrah atau haji. Apa sebabnya? Allah lebih mengetahui, oleh kerana umat Islam menghadapi ujian yang besar sekarang, iaitu pihak Syiah yang tidak ada belas kasihan kepada orang-orang sunnah. Untuk orang Syiah, membunuh seorang sunnah satu jihad bagi mereka. Satu kebanggaan. Dan takutnya apa yang berlaku di Palestin dan di Yaman menyebabkan ramai orang Syiah dari situ akan masuk ke negara Saudi yang boleh mengganggu keamanan untuk kita beribadat. Satu-satu bangsa kumpulan Islam, orang Muslim yang kita panggil, kerana mereka mengaku mereka juga Muslim, yang berani adakan demonstrasi di Tanah Suci. Sudah berpuluh tahun, sejak tahun 80-an. Sejak Ayatullah Khomeini pulang ke tanah air Iran, dia sudah memulakan satu gerakan Islamic Revolution. The Islamic Revolution. Yang dia nak kembangkan kepahaman Islam revolusi ini. Menyebabkan sejak tahun itu, mereka telah adakan demonstrasi demi demonstrasi setiap musim haji. Saya pernah saksikan beberapa kali. Ini tak pernah berlaku dalam satu dunia di mana orang luar datang ke negara orang lain dan buat demonstrasi, kecuali Iran sahaja. Ya. Kerajaan Arab Saudi sangat sabar menghadapi mereka. Nak bertindak, mereka datang untuk menunaikan haji. Tetapi mereka mulai ganas mengganas. Sehingga mereka tidak lagi ikut peraturan. Ya, dan selalu mereka akan melaknat pemimpin-pemimpin orang Islam di negara itu. Bagaimana kita boleh terima sikap-sikap yang tidak beradab itu. Banyak benda yang berlaku yang menjadi satu fitnah kepada umat Islam. Tapi kita sebagai orang yang luar, yang tidak dapat memahami keadaan yang sebenar, kita perlu banyak sabar dan doa supaya Allah selamatkan umat Islam di tempat-tempat yang beribadat seperti Mekah, Madinah dan Baitul Al-Aqsa. Itulah di antara mukaddimah yang saya ingin berkongsi kepada semua jemaah yang hadir. Supaya kita tidak keliru dan tidak pula nanti menambah lagi fitnah kepada keadaan yang kita tak tahu. Urusan yang berlaku di mana saja, kita perlu banyak doa. Kita bukan orang politik, kita orang awam yang tidak dapat memahami suasana yang sebenar. Kita hanya perlu sabar dan doa supaya yang terbaik berlaku untuk umat Islam pada amnya. Jemaah muslimin dan muslimat yang kami hormati, Allah ingatkan kita juga dengan doa kita. Allah akan kabulkan. Hanya kita jangan lupa dua syarat yang telah ditetapkan oleh Allah. Pertama, falyastajibu li. Artinya apa yang kita nak buat, niat kita mesti dibetulkan lillahi ta'ala. Itu yang diperintah oleh Allah. Buat kerana Allah. Ya. Yang kedua, ialah kita mesti yakin. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, Ana
inda zanni abdi. Saya akan mengikut prasangka hambaku terhadapku. Allah memang hampir dengan kita. Dia dengar segala keperluan kita, dia tahu. Hanya dia mau supaya kita ikhlaskan doa kita dan bersungguh-sungguh ingin mencari redha Allah. Jangan pula sesuatu yang kita minta, bila kita dapat, Allah kabulkan doa kita, kita lalai. Kebanyakan manusia, kalau kita lihat hakikat hidup kita, kita diuji oleh Allah sejak daripada kecil. Hanya Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanati minal zahaba wal fiddah ila akhir ayat. Maksudnya Allah yang jadikan manusia, Allah juga yang meletakkan di dalam jiwa manusia adanya hubbus syahwat. Artinya kita ada syahwat, nafsu. Dan nafsu ini pula Allah hiasi dengan macam-macam benda. Apa yang kita suka? Kalau lelaki, fitranya dia suka perempuan. Umumnya. Allah yang jadikan lelaki dan perempuan. Dia bagi tahu. Ya, lelaki memang keinginan terhadap wanita dan sebaliknya. Itu yang normal lah. Yang tak normal, lain pula ceritanya. Ya. Yang normalnya, laki sama perempuan. Perempuan sama laki. Barulah adanya zuriat. Kalau laki-laki, perempuan-perempuan, tak ada zuriat lah. Habislah mati manusia semua. Ya. Kemudian Allah cerita hubbun nisa wal banin. Memang kita semua yang sudah berkahwin, kita mau pula anak. Sebab tu mereka yang kahwin tak ada anak, satu ujian juga. Kan? Kita usaha ini, usaha itu. Akhirnya Allah bagi anak. Dan dapat baby, satu ujian yang lain pula. Kalau dapat baby yang sami'na wa ta'na, dengar, patuh kepada apa yang disuruh oleh kita, senang hati. Qurratu a'yun. Ya. Yang mana mata yang melihatnya rasa sangat tenang, sejuk mata memandang. Ya. Tetapi ada juga anak yang kita tahu. Ya. Tiap-tiap hari dia buat jantung kita ya, semakin kuat. Ya. Darah semakin tinggi. Ya. Itu juga satu ujian juga. Kemudian Allah cerita lagi, kita nanti ada pula keinginan kepada harta. Memang. Harta pula dulu dia tak ada duit-duit macam kita pakai. Harta yang dinilai oleh Allah bermula daripada emas dan perak. Zahab wal fiddah. Ya. Memang ini kebetulan nafsu manusia memang ada keinginan pada harta. Allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Ada yang sibuk kumpul saja harta, tak pernah rasa puas. Itu dapat kita saksikan sekarang. Orang kaya tak pernah puas, mau lagi kaya sampai dia pun tak tahulah berapa hartanya. Tapi dia masih nak lagi kumpul. Itu manusia. Ada syahwat, dia mau semua kalau boleh. Orang lain dia punya, dia punya, semua dia punya. Ini juga satu masalah. Ya. Jadi Allah yang gambarkan suasana hakikat kehidupan. Dia akan hiasi ke semua ini di depan kita. Dan kita memang sangat suka pada benda-benda itu. Hartanya, emasnya. Ya. Kalau antara emas dengan perak, saya ingat kita semua suka emas lebih. Kerana warnanya ada kuning sikit. Ya. Benda kuning-kuning ini lain cerita dia. Ya. Walaupun tak betul, tapi ada kuning pun jadilah. Ya. Kadang-kadang sekarang orang kaya tak pakai yang betul lagi. Dia pun suka yang tak betul, coket-coket punya, Petaling Street.
Tapi orang awam dia tak tahu membezakan. Dia nampak kalau orang itu kaya saja, apa yang dia pakai mesti bernilai. Ya, kadang-kadang tak ada pun. Ya. Begitulah kalau perak pun dia menarik tapi kurang. Ya. Hanya perempuan digalakkan, dibenarkan menghiasi diri mereka dengan dua jenis perhiasan itu, emas dan perak. Tetapi lelaki diharamkan oleh Nabi untuk memakai emas. Tapi boleh kita pakai perak. Ya. Supaya ada perbezaan. Ya. Satu kuning, satu putih. Ya. Itu satu. Ya. Kemudian Allah ceritakan lagi bahawa manusia akan suka kepada zaman Nabi dia guna transportation itu kuda. Ya, kuda. Zaman sekarang ada kuda pun kita tak boleh nak buat apa. Kita tak erti nak naik. Ya. Jadi, kuda yang disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran, kuda yang branded, bukan sebarang kuda. Ya, kuda pun macam-macam standard ada. Ya. Tapi ini kuda yang memang ya terkenal dengan dia punya kehebatannya, kelajuannya. Zaman kita ini kuda telah dikiaskan kepada kenderaan. Memang manusia nafsu, suka pada kenderaan. Kita semua datang di sini pun dengan kenderaan. Kenderaan ini pun ada macam-macam jenis. Ada branded, ada local, ada import. Biasanya kalau kita ditawar oleh suami kita, you mau Myvi ke, Proton ke, Merc ke, itu kita tahulah. Kalau diberi pilihan, walaupun kecil tapi Mini Cooper. Ya. Kecil tapi bukan sebarang, ya. Kecil, ya. Dia kecil-kecil tapi dia lagi mahal dari yang besar-besar, ya. Kita memang branded, kita suka benda yang branded. Allah tahu kita suka. Oleh kerana kita suka barang yang branded, manusia pun guna keperluan ini untuk buat barang yang branded. Kadang branded benda lebih kurang saja, tapi nama itu penting. Bukan? Nama saja. Tapi kita tak kisah. Pegang saja sebelah kanan, beg saja 70,000. Pasal apa? Branded. Macam-macam lah. Saya pun dah tak ingat lah, this brand-brand ini. Kita ambil brand semua, ya, China made punya brand. Ya. Nama lebih kurang sama, ya. Rupa pun lebih kurang sama, hanya tak tahan saja. Kan? Kalau jam pun, kalau jam-jam apa pun, kalau kita pergi China, dia punya iPhone lagi hebat. Kalau biasanya boleh buat 2 saja, dia boleh 3. Tapi lepas sebulan tak tahu apa nak jadi phone itu. Ini memang terkorban punya. Ya. Ini cerita sajalah. Ya, begitu je manusia ini, dia suka kepada kebendaan, harta, tanaman, kebun-kebun. Allah tahu ke semua itu. Allah hiasi. Bukan kita tak boleh kaya. Bukan kita tak boleh, ya, ada isteri atau suami. Ini semua boleh jadi ibadat kalau kita guna ke jalan yang Allah redha. Tetapi yang jadi masalah yang melalaikan kita ialah oleh kerana hati kita ini terlalu cinta kepada benda ini lebih daripada yang menjadikan benda. Kadang-kadang suami isteri boleh gaduh kerana benda. Walhasil, yang sediakan benda itu pun suami. Tapi kerana silap sikit saja, dia boleh gaduh. Bukan? Kerana benda. Ya, kadang-kadang kita rasa pelik, ya, pemikiran kita. Umumnya, apa yang Allah cerita sangat benar. Bukan kita tak boleh suka benda dunia. Kerana kita hidup di dunia sementara waktu, kita nak juga comfort. Kita nak juga kesenangan, silakan. Tapi jangan sampai dunia ini benda melalaikan kita.
Apa punca yang dunia ini boleh melalaikan kita? Tidak lain, tidak bukan kerana cinta kita kepada dunia lebih daripada Allah Rabbul Alamin. Cinta kita pada dunia lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sanggup gadai iman kita, agama kita, hukum hakam Islam kerana dunia ini. Tak kiralah halal haram. Saya langgar asal saya dapat harta contohnya. Habis. Kita ingat harta ini akan kekal. Kita semua terima hakikat. Orang yang dah kaya dah mati dah bawa banyak. Apa yang dia boleh bawa? Apa pun tak boleh bawa. Walaupun dia wasiat kalau saya mati, semua harta saya, emas saya amanatkan tanam bersama mayat saya. Tak ada siapa pun nak tanam. Ini dia kata wasiat yang batil. Wasiat yang tak sah. Walaupun dia pesan, dia wasiat, kita tak akan buat. Kerana satu pembaziran. Dan Allah mengharamkan pembaziran. Kerana benda itu hanya boleh guna bagi orang yang hidup. Orang mati dah tak boleh. Dia tak boleh pakai lagi dah. Ya. Tetapi manusia masih lalai. Kita dah tengok orang kaya mati tak pernah bawa kekayaan pun. Tapi kita masih lalai. Sebab itu bukan tak boleh sayang. Allah pernah ingatkan kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fi sabilillah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Ayat ini luar biasa. Allah yang bagi kita macam-macam. Lepas itu Allah kata, kalau kamu sayang bapa kamu, setengah orang sayang bapa. Sayang kepada anak cucu kamu, setengah orang sayang anak cucu. Sayang pada isteri pasangan-pasangan kamu, setengah orang kerana pasangan. Sayang kepada perniagaan kamu, kita semua yang meniaga. Imma online kah, outline kah, sekarang macam-macam perniagaan. Ya. Dulu rumah saya semua boleh buat niaga sekarang. Dulu tak ada. Kena usaha, kena keluar. Ya. Kita tahu, Nabi kata dulu pasar jauh-jauh. Di antara tanda kiamat, pasar semakin dekat. Bukan? Daripada pasar basah, pasar kering. Daripada pasar kita keluar, dia pula datang. Bukan, anak semakin dekat. Ini semua sign yang kita lalai, kita tak sedar. Ya. Lalu Allah ingatkan kita, kalau kamu sayang harta kamu, rumah kamu, perniagaan kamu, tentu rumah kita yang Allah bagi yang besar, indah, mana kita tak sayang. Kan? Setengah orang sayang sangat rumah, tak musafir, tak keluar. Mekah pun tak nak pergi, umrah. Dia kata, susah nak duduk dalam khemah, semua belanja dah beratus ribu, tetapi masih duduk khemah. Buat apa saya susah? Saya pernah tengok satu family. Memang Alhamdulillah Allah bagi kekayaan. Tapi niat nak pergi Mekah pun tak ada. Dan kata dibincang ini, why dia kata nak susah-susah. Niat pun tak ada. Tapi setiap 1 tahun 2 kali mesti merancang satu keluarga untuk bermusafir. Di mana? Di satu dunia dia pergilah. Switzerland kah, UK kah, Japan, Hawaii lah, mana-mana. Tapi tanya, ada rancangan nak pergi Mekah? Memang tak ada. Bila orang terlalu sayang kepada kesenangan, dia boleh juga diuji. Dia tak sanggup, susah lagi. Dia rasa pergi Mekah itu susah. Tapi kita tahu, kalau kita, Allah bagi tahu, kalau benda ini kamu sayang, bukan tak boleh sayang, tapi kalau kamu sayang lebih daripada Allah. Ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabilih.
You sayang benda-benda ini yang Allah bagi lebih daripada yang memberi kepada kita Allah Rabbul Alamin Ar-Razzaq, dan lebih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalan Allah. Allah bagi semua itu, gunalah kekayaan untuk fi sabilillah, tapi tidak untuk nafsu kita. Fatarabbasu. Allah bagi tahu, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Kalau kamu rasa inilah yang memberi kesenangan pada kamu, ini yang memberi kebahagiaan kepada kamu, tunggu, simpan. Simpan. Allah tak perlu. Allah yang bagi. You ingat, you punya. Bukan kita punya. Kita hanya trusty. Pengamanah, jaga saja. Uruskan dunia ini untuk akhirat. Itu saja. Kalau tidak, memang kita semua akan merasai azab Allah yang sangat dahsyat. La tus'alunna yauma izin anim naim. Ingat, Allah dah bagi tahu. Lagi banyak dia bagi, bukan kita tak boleh terima. Terima, syukur. Tapi guna balik ke jalan Allah. Kalau tidak, lagi banyak dia bagi, lagi banyak dia akan tanya kita di akhirat nanti. Nabi pernah diberi oleh Allah macam-macam kekayaan. Malaikat datang jumpa Nabi. Apa yang engkau nak, Allah nak kabulkan. You mau bukit ini jadi emas, Allah jadikan bukit itu emas untuk jadikan harta engkau. Nabi tak ambil itu. Hanya dia minta ke Allah dua saja. 2S. Syukur dan sabar. Dapat lebih, bersyukur. Tak dapat, sabar. Pernah Nabi Muhammad dalam peperangan, dia dapat harta rampasan perang yang begitu banyak. Sampai berpuluh ribu ekor kambing yang dapat rampasan perang. Ya, dalam satu valley penuh dengan ternakan saja. Ini memang kalau kita berperang dengan musuh, apa juga ya, barang-barang dari pihak musuh jadi ghanimah. Ya. Kemudian satu pemimpin, orang yang belum Muslim, musyrikin. Pemimpin pada satu kaum datang kepada Nabi. Nabi tengok orang ini, dia kata, apa yang kamu mau dari saya? Cukup kalau saya bagi 10 ekor kambing? Oh, cukup, dia kata. Tak. Bagaimana 100 ekor? Oh, lagi cukup. Bagaimana kalau semua kambing ini saya bagi? Mana? Sanggupkah manusia ini kan? You dapat ke semua saya kasih. Nabi bagi dia semua. Satu valley of sheep. Nabi kata, ini kamu punya. Dia boleh terima, dia balik pada kaumnya, dia kata, saya belum jumpa satu manusia yang tidak sayang pada dunia macam Nabi Muhammad. Dia ada macam-macam dia kata, tapi dia bagi kerana dia sayang akhirat lebih. He is a man of akhirah, not a man of dunia. Tengok apa yang jadi. Pemimpin tadi bukan orang kaya, bukan orang miskin, orang kaya, tapi dia bila dapat tawaran ini, dia kaget, heran. Dia balik pada kaumnya, we all must follow this man. Tengok. Ini manusia yang kena ikut. Manusia yang tak ada kepentingan diri sendiri, tak ada kecintaan terhadap dunia, yang sanggup bagi semua urusan dunia kepada orang lain. Ini manusia yang hebat. Masuk Islam. Dan kabilah dia semua masuk Islam. Sebagaimana dia dapat one valley of sheep. Kabilah dia semua dia bawa masuk Islam. Itu yang Allah cerita, iza jaa nasrullah. Ya, bila bantuan Allah dan ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. You lihat manusia masuk Islam secara berkumpulan, besar-besaran.
Tapi sekarang kita ada problem. Kerana jiwa kita ini terlalu lemah. Tenggelam dengan dunia. Tak pernah puas. Bagaimana boleh puas kalau tak erti bersyukur? Sebab itu, satu perkara yang sangat penting untuk mengatasi jiwa yang lalai ialah kita mesti belajar bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu tahu bersyukur walaupun sedikit, Allah bagi berkat lebih baik daripada banyak tanpa berkat. Bila tanpa berkat, masalah banyak. Bertambah harta, bertambah problem. Berlaku dah hidup kita. Ya. Masalahnya datang bukan pada kita saja. Masalah itu akan sampai kepada anak kita, cucu kita. Kerana mereka sudah hidup dengan mewah, mereka tak tahu susah. Takabur, riak. Menghina orang lain kerana dia tengok dia ini semua cukup. Tak arti nak susah lagi. Ini masalah itu. Ini kalau satu ketika, dia kalau susah, dia punya penderitaan double. Kerana dia tak biasa susah. Kita tahu kita dah biasa, kita dah tua-tua ni, kita biasa susah. Satu ketika kan, kita pun tak ada apa pun. But we work very hard. Kita jaga, kita jimat. Alhamdulillah. Tapi anak-anak kita tak tahu. Dia buka saja mata aja, dia nampak semua dah ready lah, siap. Everything ready for them. Mau apa, dapat. Kan? Kita dulu mana boleh shopping sendiri, tak ada. Mak yang pergi shopping. Apa mak pilih, pakailah. You tak ada kata pilih you nak brand apa, tarak brand punya. Dia bagi brand Bata. Kalau kasut-kasut, best Bata. Itu yang terhebat punya brand lah ketika itu. Bukan. Sampai hari ini Bata masih ada. Tapi mana orang muda macam kenal Bata. Tak boleh Bata ni. Janganlah. Malu aku je. Malu kan. Lain suasana dia dah lain. Dulu kita dapat basikal satu, Masya Allah, punya happy, syukur. Badan pun sihat, kayu lutut pun Masya Allah kan. Selalu exercise kan. Sekarang basikal mana boleh berpeluh je kata. Kita tak mau peluh sekarang. Itu yang banyak penyakit. Ya, peluh ini bagus. Orang yang sakit lutut dulu, kawan saya bila accident memang lutut kata memang gone case. Kena operation. Kecuali you buatlah terapi. Terapi yang terbaik dia kata bicycle. Dia pun naik bicycle sampai marathon. Lama-lama dia pergi Vietnam, pergi Indonesia, bicycle saja. Tapi dengan izin Allah, sehat kedua-dua lututnya. Orang-orang anda, ya, yang orang kata, apa orang panggil, yang ketak-ketak ini. Alzheimer ni kalau dia susah jalan, tapi naik bicycle okey pula. Ada kajian yang terbaru, bila pegang bicycle, dia punya Parkinson. Dia punya sistem itu, coordination tu jalan elok. Pasal dia kena pegang, kayu jadi balance. Jadi dia punya body system work together. Bila naik bicycle, dia tak ada Parkinson. Okey, relax. Ya, relax. Dia lepas saja, dia Parkinson balik. Sekarang dia sedang buat kajian, terapi ini. Ini contoh saja. Ya. Tapi anak-anak sekarang mana? Tak boleh. Dia kalau kena peluh sikit pun dah tak boleh. Bukan. Ini problem lah. Bukan. Ini sebagai contoh. Bukan kita tak boleh rasa nikmat dunia. Tapi dunia ini hanya sementara. Belajarlah bersyukur. Ya. Apa yang ada, bersyukur. Kemudian bila ada lebih, bersedia untuk berkorban lebih. Itu tanda syukur yang diajar oleh Nabi. Itu yang kita diajar doa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Kita dah hafal doa ini. Tapi tak faham.
Kita minta, ya Allah, bantu saya untuk ingat pada Engkau, ala zikrika. Allah dah bagi tahu pada kita bahawa dunia ini sementara. You dapat lebih, you beramal lebih. Kalau you tak lebih, you nak amal pun susah, bukan? Ada lebih tak apa, beramal lebih. Kadang-kadang orang susah beramal lebih daripada orang senang. That means we have problem. Yeah. Something is wrong somewhere. Kita tak erti value lagi. Ya. Ini peluang yang Allah bagi. Ya. Syukurlah. Ya. Syukrika, syukur artinya bukan hanya terima bersyukur. Dapat kita menyumbang, bagi syukur satu nikmat. Nak buat kebaikan bukan senang kadang-kadang. Tapi kadang-kadang kita nak buat, orang minta kasih, orang minta. Itu bukan cara buat kebajikan. Kita kena tahu orang yang minta bantuan. Ini macam di masjid, di Jumaat orang tunggu berdiri dengan tabung. Itu bukan cara kita nak bantu orang. Kita tak tahu siapa orang itu. Kita pergilah makan-makan, datang budak-budak datang dengan tabung juga jalan. Dia tak pula cakap. Dia diajar oleh siapa yang hantarnya, jangan cakap. Mulut, diam saja. Tunjuk tabung saja. You tanya apa pun dia diam. Dia buat macam dia tak kenal kita. Tapi dia nak duit kita. Kita nak tanya, oh kita kesian anak-anak kan. Kita minta dia duduk makan. Takut dia tak cukup makan. Mungkin orang hantar dia tak kasih makan. Jadi kita orang kata, sila. Pilih apa makanan you mau. Apa saja juice you nak, saya bayar. Supaya you rasa nikmat makan. Tak mau makan. Dia nak duit saja. Dia letaklah untuk masjid kah, untuk madrasah kah, untuk tahfiz. Jangan bagi. Kerana apa? You tak tahu siapa dia. Dia buat untuk siapa, you tak tahu pun. Adakah kita hantar anak tahfiz, kemudian pihak tahfiz hantar anak untuk minta sedekah? Something is wrong. Bila kita tak hati-hati, kita yang menggalak sindiket ini. Kita yang menggalak. Ini contoh saja. Nak buat kebajikan sekarang tak macam dulu. Orang dulu susah baru dia minta. Orang dulu ada maruah, ada air muka. Muka nak ada air banyak. Sekarang muka kering semua. Tak malu punya, buat tak tahu. Jadi kita pula kesian betul kan? Kita pun hati kena yang kuat. Kita jangan pula hati kita lemah. Oh, kesian. Kesian tak kena tempat. Ini contoh. Sepatutnya pihak-pihak yang berkuasa kena ambil tindakan. Saya pernah sekali masuk satu balai contohnya. Kerana ada urusan. Nampak ada 3-4 orang budak dengan seorang tua pakai jubah serban. Sedang ditahan. Kita pun tengok kesian juga. Apa masalah? Pegawai polis tu kenal saya pula. Saya pun tanya ini ada problem ke? Ya. Ini semua kerana apa? Sedang minta sedekah waktu hari Jumaat depan masjid. Tapi kebetulan mungkin ya ketua polis kawasan tu solat di situ, nampak minta pegawai dia bawa mereka ke balai. Kenapa? Nak siasat. Kamu ini dari mana? Untuk apa kamu minta sedekah? Tapi orang tua itu kata, kalau salah tak apa. Kami minta maaf, kami tak akan minta lagi. Semua duit yang kami dapat, kami serah balik. Kalau itu saja yang salah, ambil balik. Nah, bukan masalah. You boleh ambil balik sekarang, kemudian dia buat lagi. Bukan. Sepatutnya pihak yang berkuasa kena ambil tindakan. Supaya sindiket ini, malu kita orang Islam yang paling banyak buat amal begitu. Kerana orang Islam kadang-kadang tahu jiwa orang Islam itu baik. Kita suka buat kebajikan. Tapi kita pula semua yang
Allah bagi kemewahan, lupa. Nak buat baik pun kita kena hati-hati sekarang. Kita kena tahu, kena ada ilmu. Kalau tidak, kita hanya membantu benda yang tak betul. Ya. Syukur ini artinya kita mesti syukur dengan ilmu. Dapat rezeki, cek rezeki ini halal tidak. Kalau tak halal, apa yang saya nak buat dengan rezeki yang tak halal? Kita kena bersihkan. Jangan simpan. Takut termakannya kita. Kita tak makan, orang anak kita termakan. Takut nanti doa mereka tidak diterima lagi. Itu perlu kita hati-hati ke semuanya. Syukur pun kena ada ilmu. Tapi kebanyakan kita hanya syukur bila dapat. Ya. Suami buat balik barang, syukur. Suami balik barang, tak balik Allah. Ya. Tak happy, hati pun tak happy. Orang tua ni berjalan sendiri-sendiri. Dia makan sendiri-sendiri, balik tak bawa apa pun. Kan? Lama-lama dia kata dia tak balik pun tak apa lah. Syukur dia boleh balik, alhamdulillah. Kalau suami tak balik, susah pula kita. Bukan? Dia dah boleh balik, alhamdulillah. Tak semesti dia kena bawa balik. Dia bawa kebaikan. Ya. Dia balik pun dia bawa salam, Assalamualaikum. Kita sambut Waalaikumsalam. Tadi yang saya suruh bagi salam, jawab salam. Kerana apa? Kalau kita jawab betul, pahala besar. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala. Assalamualaikum saja 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi 30. Tapi jangan lebih-lebih lah. Kalau lebih dari itu dah tak ada. Setengah orang pandai pun nak tambah lagi. Di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Nabi tak pernah tambah pun. Satu sahabat pun tak pernah tambah. 4 imam pun tak pernah tambah. Kemudian ditambah-tambah oleh kita. Kononnya nak panjang lagi. Tapi dalam hadis hanya sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu antara zikir-zikir salam yang kita nak amal. Amal apa yang Nabi dah tunjuk. Jangan pandai-pandai. Takut hilang pahala nanti kerana kita buat salam kita sendiri. Bukan salam ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang kata, "Oh, apa salahnya walaupun Nabi tak buat?" Takkan kita lebih pandai dari Nabi? Nabi paling suka buat kebaikan. Kalau benda itu baik, dia akan tambah lagi. Kalau lagi baik, dia sendiri akan tambah lebih daripada kita. Bila dia tak tambah, artinya cukup. Itu saja agama. Syukur. Kita sehat, syukur, kan? Sebelum datang apa? Sakit, kan? Nabi dah kata, guna yang 5 sebelum datang yang 5. Guna waktu kita lapang sebelum kita sibuk. Inilah 2 nikmat yang Nabi kata banyak manusia yang lalai. Salah guna. Nikmatan ni. Bila kita sehat, kita tak guna kesihatan untuk buat kebaikan. Semua untuk diri saja. Bukan. Yang pergi slimming lah, yang pergi aerobik lah, yang pergi inilah, sauna lah, massage lah, semua badan dia saja. Dah sehat. Apa nak guna kesihatan? Beribadat pada Allah. Mencari keredaan Allah lagi. Ziarah orang sakit. Susah kerana Allah. Kita dah senang, sekarang kita nak susah sakit kerana Allah. Itu satu nikmat. Waktu lapang. You tak guna waktu lapang untuk buat benda-benda baik. Lalai juga. Semua lara. Lalai. Kita takut. Bila kita lalai, itu pilihan kita. Allah biarkan kita. Bila Allah biarkan, is very bad. Berartinya, we are heading to a bad ending. Very, very bad. Contohnya kita lalai terhadap anak kita. Tak kisah, tak cek. Iman dia kita tak cek.
Bagaimana dia percaya pada Allah, percaya pada qada dan qadar, percaya pada... Kita tak pernah tanya pun. Apakah dia semayang, dia dah faham apa yang dia buat. Dia baca doa iftitah, dia faham tak. Fatihah, dia faham tak. Dia baca tahiyat. Pernah tak kita cek? Jarang kan kita cek? Jarang kita tanya. Yang kita selalu tanya, sudah makan belum? Itu kita. Perut yang kita tanya perut dia. Itu yang perut anak kita duk besar-besar selalu. Oh, happy pula kita orang tua. Oh, tengok. Berhasil dia. Dia makan ada hasil. Itu penyakit. Kita nak kuatkan imannya. Lalai. Ada anak lalai. Bagi segala nikmat, dia salah guna nikmat itu. Semua ini berpunca tidak lain, tidak bukan. Dia tak syukur. Kedua, dia tak ada hubungan dengan Allah. Ingat apa yang Allah berfirman. Yaum, the day will come. Ada satu hari yang kita semua akan menghadapi. Yaum. Allah mula dengan yaum. La yanfa'u malun wala banun. Waktu itu, semua harta yang kamu simpan, yang kamu sayang, tak berguna lagi. Tak boleh bantu kamu lagi. Semua anak yang kamu ada, dengan anak angkat lagi, dengan cucu lagi, pun tak boleh bantu kamu. Bila hari itu? Hari bila datang panggilan Allah. Yaum la yanfa'u malun wala banun. Hari itu anak tak boleh bantu, harta tak boleh bantu. Pakar jantung, pakar telinga, pakar masua, semua pakar pun tak boleh buat apa lagi. Illa man atallah biqalbin salim. Ini penting. Yang punca kelalaian kita dengan kehidupan dunia sementara ialah kerana hati kita are not connected to Allah. Sehingga siapa yang selamat hari itu, siapa yang selamat di sisi Allah ialah mereka yang hatinya telah serah pada Allah, connected to Allah. Bagaimana kita nak kuatkan hati? Berarti bukan tak boleh sayang dunia. Sayang dunia, sayang semua benda. Tapi jangan dunia masuk dalam hati. Itu maksudnya. Hati connected to Allah. Ini daripada Engkau, ya Allah. Semua daripada Allah. Minallah. Wa ilallah turja'ul umur. Dan akan kembali pada Allah. Kita semua tahu kan semua yang kita terima dari Allah. Dan bila dia ambil kita, habis apa yang dia bagi kita semua, kita tak boleh pakai lagi. Tapi kalau kita guna dia sekarang, waktu ada peluang lagi, apa benda yang patut kita buat untuk meninggikan syiar Islam, untuk membantu orang-orang tertentu untuk membawa Islam, untuk mendidik anak-anak berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Akhirnya bila anak ini dia dapat ilmu kerana usaha kita, penglibatan kita, kita dapat saham. Kerana usaha kita bersama. And this one, everybody must plan. Everybody must check sebelum terlewat. Kadang-kadang kita ada niat, tapi niat tak cukup. Benda yang baik, nanti dulu. Kita ada problem lagi. Anything good, ada niat tapi nanti dulu. Fastabil khairat, Allah dah kata. Benda baik, be hasten. Jangan lagi kita delay unnecessary. Kerana kita tak tahu bila kita nak mati. Zaman Nabi gitu. Bila Rasulullah sampaikan berita untuk sesuatu yang baik, meninggikan syiar Islam untuk Allah, sahabat dah baliklah. Abu Bakar balik, Umar balik. Balik rumah untuk apa?
kumpulkan harta. Umar datang bagi ke Rasulullah. Dia kata, Rasulullah ini. Rasulullah tanya, apa yang kau tinggal untuk anak isteri di rumah? Adalah mungkin 30% lagi harta saya ada tinggal. 70% saya bagi engkau, ya Allah, untuk Islam. Abu Bakar rasa kali ini saya mesti menang. Kerana saya sanggup korbankan 70% harta saya kerana Allah. Dia rasa kali ini saya boleh menang. Kali ini Abu Bakar mesti kalah. Akhirnya datang Abu Bakar. Dia pun sembahkan apa saja yang ada depan Nabi. Nabi kata, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggal pada anak isteri, aku tinggalkan Allah dan Rasul saja. Allahu Akbar. Mulai hari itu, Umar kata, cukup. I will never beat Abu Bakar in any matters. Saya tak boleh lawan dengan Abu Bakar. Dia punya cinta kepada Allah dan Nabi dan jihad luar biasa. Yang dia tahu, everything is a gift from Allah to me. I'm going to give it back to Allah. And Allah will still give me. It's true. Mana kita sanggup kan? Kita kalau orang kata gila kamu. Memang betul juga gila kalau bagi semua. Ya, kita kena jaga juga. Kita ada anak, ada isteri, ada keperluan. Tapi whatever extra yang you ada, yang grey area have to purify as soon as possible. Yang tak ada grey, cepat-cepat kita buat amal jariah. Sadaqatin jariah. Plan. We have a lot of activities going on. Mungkin jemaah tak tahu. Jemaah jarang mendekati kami. Ya, untuk anak-anak, untuk program, ya, adanya sekolah-sekolah yang kita jaga untuk anak-anak dari umur 2 tahun, 4 tahun. Mendidik anak supaya terdedah dengan Quran dan Sunnah. Bukan hanya dengan teori, tetapi dengan kita expose mereka kepada skill. Daripada kecil anak itu kita didik untuk masak, untuk tanam pokok-pokok, untuk gabungkan baja-baja ke semua. Supaya anak itu ada pengalaman, ada skill. Bukan hanya duduk baca buku saja. Tapi dia, bila kita suruh jaga ternakan yang kecil-kecilan macam rabbit, mati. Anaklah kena gali kubur untuk tanam. Bagi dia tengok, inilah hakikatnya. Ini yang kita korang dedah. Sekarang kita banyak bagi ilmu. Anak-anak bukan boleh ingat. Sebab itu anak-anak yang besar sekarang, teenagers ini, dia tak nilai agama. Tapi pendedahan tentang agama ada. Tapi nilai agama tak ada. Akhirnya sekarang mereka kata, I'm no more Muslim. Dia tak mau lagi kekal dari Islam kerana kata, Islam tu banyak restriction. Banyak tak boleh daripada boleh. Hal yang boleh sikit saja. Yang boleh banyak. Yang tak boleh sikit saja. Tapi dia tak faham. Ini contoh saja. Inilah aktiviti yang kita buat. Tak lama lagi kita bawa juga brosur tentang our youth camp for character building. Supaya anak muda kita rasa Islam itu mudah. Mana-mana saja kita boleh jaga ibadat kita. Sambil kita boleh buat fun ini, buat ini. Anak-anak kecil yang kita usaha membantu ini ialah, di waktu dia kecil, dia nak entertainment, kita ajaknya masak pun is a fun, is a game. Sweeping, cleaning is a game. Supaya mereka tak rasa game hanya main game saja, tidak. Kalau kita masuk pendidikan begitu, anak-anak mudah-mudahan dia besar dengan nilai yang betul. Dan dia rasa nikmat Islam. So, jaga dua benda. Bila you sehat sebelum sakit. Bila you lapang sebelum sempit. Dua lah. Yang ketiga, gunalah waktu you mampu kaya sebelum datangnya miskin. Bukan. Kita hari ini kaya, esok kita tak tahu. Bukan. Dulu kita tengok time-time Jepun. Orang tua-tua kita yang ada pengalaman rezeki ada, dia simpan duit Jepun punya banyak dalam almari. Bukan. Sekali Jepun kalah. Habis.
Habis. Oh kan? Tak boleh buat apa lagi. Tengok. Satu ketiga nampak penuh tapi habis. Jadi macam debu habis. Tak ada nilai langsung. Ya. Yang ada nilai amalan kita. Ya. Ini yang keberapa? Yang ketiga, keempat. Okey. Yang keempat, kita kena guna waktu muda sebelum tua. Waktu muda kita boleh aktif, ya, kita energetik sikit. Anak-anak muda ni kita boleh aktifkan mereka. Nak pergi umrah haji, mudahlah pergi. Tapi jangan terlalu muda, belum wajib. Biar dia dah dewasa, in the teen, dia dah boleh. Kerana dia perlu. Ya, dia banyak praktikal. Kita orang dulu, tua-tua ni, orang tua saya pergi Mekah. Dengan niat pun, niat nak mati sana. Nabi tak suruh pergi Mekah untuk mati. Kita pula niat tak betul. Nabi mau you pergi Mekah dengan semangat Islam. Bila you balik, you bawa bukan kurma dan zam-zam. You bawa misi Islam, the message of Islam. Tunjuk bagaimana indahnya Islam. Macam-macam bangsa, tua, muda, kaya, miskin, boleh duduk sekali, semayang sekali. Masya Allah, nikmat. Persaudaraan, tak kira bangsa, borderless. That kind of spirit you kena bawa balik. Itulah Islam berkembang kerana selepas haji Nabi bagi khutbah wida, after that Islam terus berkembang. Semua orang datang Mekah buat haji bersama Nabi, balik dia bawa risalah Islam. They spread the word of Allah. Kita macam tu jugalah kita. Yang kita bawa balik, kurma mesti ada. Zam-zam ada. Tasbih lah, sejadah lah. Bagi kat siapa? Bagi orang Islam. Orang Islam dah okey. Sepatutnya kita bagi orang yang belum Islam. This is a gift for you. I am not a prayer, I'm not a Muslim. No problem. At least you have some Islamic thing inside you. Mana tahu? Mana tahu? Bukan. Satu hari dia teringat, dia tengok sejadah, dia pun jadikan sejadah. You tak tahu? Zam-zam ada, panggil kawan-kawan kita. Come. I just came back from the Holy Land. I bring some water. This is holy water, really holy water. You bagaimana, how holy orang tak pergi Palestin bawa air balik dari Palestin, orang tak pergi. Orang tak pergi Switzerland, begitu hebat France, bawa balik air. Orang pergi Mekah mesti bawa balik air. Tak bawa balik air, mesti bergaduh dengan ejen. Ini ejen apa? Ya. Tengok kita kan. Tapi yang Nabi suruh bawa, kita tak bawa. Nabi kata, فَلْيُبَلِّغْ أَشَّاهِدُكُمُ الْغَائِبِ. Islam yang kamu dapat sekarang, bawa balik. Islam kita tak bawa balik. Sebab umat Islam tak bertambah. Kan? Hanya tambah kalimah haji dalam IC kita. Hajjah sini, haji sana. Alhamdulillah, tak ada satu orang panggil Nabi Muhammad, Haji Nabi Muhammad, Haji Abu Bakar Siddiq. Ya. Itu rukun. Bukan tak boleh, kalau orang nak panggil lah. Tapi jangan kita buang duit ekstra kerana tak dapat title itu. Tak perlu buat. Ini contoh saja. Our heart must be connected. Berarti waktu muda kita masih aktif, bertenaga. Be aktif. Saya Allah bagi kesihatan sampai sekarang, syukur. Sebab itu saya mampu untuk terus membantu aktiviti our camp ibadat untuk pemuda. Saya masih boleh naik bukit, turun bukit, masuk gua, keluar gua, merangkak boleh. Semua masih boleh lagi. Kawan saya tahun 80-an yang kami punya grup dulu, mati pun dah banyak. Ya. Ini all the pioneer, mati dah. Kerana kita dah buat camp ini sejak tahun 80-an. Ya. Ke Genting, ke Fraser, ke Cameron, Langkawi, Penang, Pahang, Taman Negara.
outskirt yang kita dapat peluang untuk mendedahkan anak-anak, kita dah buat. Banyak kawan saya dah meninggal. Yang masih hidup, tapi ini sakit, sana sakit, dia kata, Ustaz, tak boleh naik bukit lagi. Bolehlah jalan 5 minit, saya patah balik. Ya. Saya kata, tak apa, you duduk dalam campsite sudahlah. Allah bagi izin kita masih boleh bergerak. Sebab itu kita nak bawa anak-anak muda ini. Supaya anak muda itu faham. Islam is a very practical religion. Ya. Kita ada entertainment tapi jangan lupa pada Allah. Jangan lalai. Kita boleh buat ni tapi kita boleh semayang di tanah lapang, tepi laut, dalam hutan. Boleh semayang. Senang saja. To show them how practical Islam. Apalagi kalau kita musafir, 4 rakaat sudah shortcut 2 rakaat. Boleh combine lagi. Tapi saya ingatlah, bila balik rumah masman, jangan untuk combine. Ya. Ini waktu musafir saja. Nak tunjuk mudahnya Islam. Ya. These are the thing that kita kena guna waktu kita muda. Tapi sekarang orang muda, masanya habis begitu saja. Saya baru terdengar ya dalam YouTube Menteri Dalam Negeri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin kata dalam data yang mereka kumpul daripada pihak keselamatan 80% orang Islam terlibat dengan dadah. 80%. Yang orang bukan Islam 7%. Kita 80%. Bagaimana yang kita nak selamatkan anak kita, negara kita kalau kita dah lalai? Kita dah lemah. Bagaimana nak mempertahankan Islam? Tak boleh. Yang tidak pula terkenal dengan ini yang remaja ini. Yang tua-tua untuk sibuk bergaduh tak habis. Bukan? Bagaimana you nak selamatkan negara dan agama kita? Tak boleh. We have to take this thing seriously before it happen to our children. Kerana penyakit ini yang berlaku ini, virus ini, kita tak boleh lalai dan kata, oh tak kena pada anak. You tak tahu. You tak tahu anak you sekarang sedang terkena apa, you pun tak tahu. Kalau anak tu balik, you bau-baulah sikit. Kalau dia ada mulai isap rokok, itu the beginning lah. The beginning. Daripada rokok, dia boleh hijrah. Dia upgrade sikit. Lama-lama, no more rokok lagi. Dia lagi canggih. Jadi doktor semua. Pakai injek ya. Ramai kita orang jadi Rambo. Yang pakai kat sini, kat sana, cucuk. Doktor pun kadang-kadang tak pakai cucuk, tak cucuk. Tengok bagaimana beraninya orang Islam untuk merosakkan diri kerana kelalaian. Are not connected to Allah. Kita semayang, tapi semayang lalai. Bukan. Kita semayang pun tak khusyuk. Because we have no knowledge. Kita tak faham apa yang kita baca dalam solat. How can you have concentration, focus? Tak boleh. No value. Kerana kita tak reinforce the value. Ritual. Selalu akhirnya kita akan kehilangan. And the last one, Nabi kata guna 5 sebelum datang 5. Yang pertama apa tadi? Waktu sehat sebelum sakit. Yang kedua, waktu lapang sebelum datangnya sibuk. Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, muda sebelum tua. Dah tua, saya nak buat ni, dah tua. Last kali, hidup sebelum mati. Bukan? Yang kita boleh beramal waktu hidup saja. Lepas mati nak minta, ya Allah kasih saya hidup sekali lagi. Itu yang kita akan katakan Allah. Dalam akhir surah Al-Munafiqun, Allah cerita pada kita. La tulhikum amwalukum wa auladakum an zikrillah.
Wa may yaf'al zalika falaysa min zalika minkum faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Di akhirat nanti bila kita dah mati, lepas mati kata ya Allah, Allah dah kata jangan kamu biarkan anak kamu, harta kamu, dunia lalaikan kamu daripada ingat kepada saya. Jangan. You buat begitu, you rugi. Ini Allah beritahu. Belanjalah ke jalan Allah sewaktu you mampu, yang Allah bagi rezeki ada. Belanja, jangan sampai datang maut kamu kata ya Allah, izinkan kami hidup seketika saja. Kembalikan kami dalam dunia. Buat seketika kami akan sedekah semua. Kami akan beramal soleh. Allah kata, no. This is a one-way ticket. One, you depart from dunia ke alam barzakh, kubur habis. No turning back. Sebab itu, bila kita mati, kita turun ke alam kubur, datanglah barzakhun. This is the topic yang every Sunday I'm teaching dekat markas. Al-Barzakh. Qada hari Rabu. Two topic, very important topic. Yeah. Hari Rabu pukul 11 sampai 12.30 di markas kita. Ya, Sister Laila biasa setengah ramai yang dah biasa ikut. Ya. Penting kerana manusia begitu. Bila dah terlambat, waktu hidup, lalai, dah mati, baru kita menyesal. Kenapa manusia menyesal kemudian? Kerana itu. Kerana dia lalai. Dan dia minta, ya Allah, izinkan saya hidup, saya akan buat apa yang kau suka, apa yang kau suruh saya akan bagi. Tak, no more. You masuk saja, barzakh datang. Barzakh artinya dia ada dua. Barzakhun, you tak boleh balik ke dunia. Barzakh, tak boleh pergi akhirat lagi. Kerana belum datang kiamat. Berarti you ditahan di satu zon. Barzakhun ini dalam bahasa dikata tembok. Lughawi artinya tembok. Neither you can come back to this world, neither you can go to akhirat kerana belum datangnya kiamat. Bila datang kiamat, semua dibangkitkan kembali, baru diadili oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa you lalai? Kita sebagai orang yang beriman, para jemaah muslimin dan muslimat, kita sangat untung. Kenapa? Kita telah diberi peringatan oleh Allah sejak dari kecil. Kan? Kita orang beragama, lahir baby, kita telah diingatkan bagaimana nak sambut baby dengan akikahnya, ya, dengan doanya, ya, dengan tahniknya, macam-macam. Bagi nama yang terbaik, supaya kita didik dengan akhlak yang terbaik, kita guna bahasa yang terbaik, semua yang baik. Supaya anak itu bila dia besar, kita didik dengan adab-adab yang baik, akhlak yang baik. Supaya anak jadi suasana itu, kita minta supaya suasana yang dia akan hidup pun suasana yang baik. Supaya kawan yang dia kawan semua yang baik. Dapat pasangan yang baik. Akhirnya cucu yang baik. Itu harapan kita. Akhirnya kita mati pun baik. Tenang hati kerana anak kita boleh semayang mayat kita. Dia tahu nak doakan kita. Dia boleh buat amal jariah bagi kita. Kita akan tinggal harta. Anak tak akan berebut harta lagi. Dia kata, ini harta orang tua kita. Waktu dia hidup, dia dah bagi kita macam-macam pendidikan. Rumah dah ada, kereta ada, apa lagi kita nak. Ini untuk kita buat untuk amalan mereka, sedekah jariah. Mana tak dapat anak yang bahagia. Tapi anak kalau tak soleh, dia tunggu ya bila nak mati. Sakit, dia doa lah, jalan, cepat jalan. Tak jalan juga. Pasal apa? Dia duk kira harta kita. Akhirnya bergaduh kerana harta. Betul tak betul? Gaduh. Banyak orang timbul masalah kerana benda, kerana harta.
Ini yang perlu kita jaga sebelum kita mati. Dan mati tak guna lagi. Berzakhun. Stop. Apa yang kita boleh buat? Contohnya, Nabi dah kata, ya, mati kita habislah. 3 benda boleh bantu sedekah dan jariah. Ada harta, tidak. Apa nak guna harta? Oh, sini harta, sini harta. Ada tak kita wasiatkan, kita wakafkan untuk sesuatu? Nak wakafkan ada ilmu. Kalau you wakafkan salah orang, dia buat macam bid'ah khurafat, you telah hilang pahala you. You kena juga amanah kepada orang yang kita pastikan dia akan jalankan amal yang berlandaskan Quran dan Sunnah yang Allah terima. Kerana Allah terima, ada Allah tolak. Amal soleh Allah terima, amal toleh Allah tolak. Ada 2 amal. Yang soleh dia terima, yang toleh amal juga dia tak terima. Nabi dah kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal amalan yang tak ikut sunnah Nabi, yang kami tak ajar, dia pandai-pandai buat, yang sekarang banyak orang buat, semua ditolak. Nabi yang cakap. Aisyah radhiyallahu anha confirm itu. Kita kena hati-hati. Mungkin kita teranak, anak dah besar. Yang besar pun tak tahulah ke mana dia pergi. Kita mungkin ada cucu. Kita mungkin tak ada cucu. Kita tahu ada anak orang susah. Kita tak boleh nak didik dia. Kita boleh sponsor dia contohnya. Itu dia antara program yang kita buat untuk our youth camp pun ada siapa yang sponsor. Kalau ilmu yang kita turun per anak itu yang susah dia dapat beramal, kita dapat pahala kerana we participate. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, bantu-membantu dan benar baik dan membawa orang bertakwa pada Allah, bukan orang derhaka pada Allah. Ini all are ways to collect Allah's reward untuk beramal. Kemudian kalau ada ilmu kita bantu, dan orang anak-anak macam saya cerita, anak bukan anak kita pun kita boleh bantu. Kerana Nabi tak sebut anak sendiri, dia kata waladun saleh yatu'ulahu. Anak-anak yang kita bantu jadi soleh, dia punya ibadat, dia punya doa, Allah tak tolak. Indah ya Islam itu. Kalau tidak, kita yang teranak ketinggalan lah. Not fair lah kan. Allah itu adil. Walaupun you tak ada anak, biological children tak ada, but you can sponsor anak-anak, you akan dapat pahala daripada Allah Rabbul Alamin. So, umumnya para jemaah, hati yang mudah lalai dengan dunia ialah kerana hati kita are not connected to Allah. I say connected artinya bukan hanya semayang. Even semayang pun tak khusyuk, bukan. Tapi bila you kata connected, you kena selalu ingat apa yang Allah mau you buat, you buat. Allah tak suruh semayang saja. Apa yang Allah larang, you tinggal. All this you must ingat. Barulah insya-Allah keduniaan yang Allah bagi pada kita tak melalaikan kita. Perniagaan yang Allah bagi ke kita tak melalaikan kita. Kita boleh menjaga waktu semayang-semayang. Saya tengok kadang orang yang melancong-melancong ni. Imma dia pergi secara kerana kerja kah, atau tourism kah, ataupun for media coverage kah, journalist kah, apa yang saya pernah jumpa. Saya pernah tanya mereka, kalau you are Muslim yang dibawa untuk negara-negara tertentu untuk nak promote negara itu, ya, kita are Muslim. You are semayang tidak? Kalau tidak, bagaimana you nak promote Islam? You kenalah tunjuk, minta tourist guide kata, sorry, time ni we must pray. You nak bawa kita pemakan, make sure it's halal restaurant. Ini semua cara kita promote Islam. Tapi kadang-kadang sedih saya bila saya tanya bagaimana your group semayang. Tak ada pun Ustaz. Semayang tak masuk dalam jadual. Not in the program. Bukan susah semayang kan.
Kalau kita didik orang Islam semua yang akan keluar negara itu campur dengan orang lain, kita pulang keluar dari hotel, kita dah ambil wuduk, dah kering kakinya, kita pakai sarungkan socks. Nanti kita sapu saja. Tanah lapang boleh semayang. Anywhere you can pray. Let them see. Wow, see this a Muslim, they are different. Bukan? Itulah cara kita kembangkan Islam. Itulah cara Islam masuk ke tanah Melayu. Saudagar-saudagar datang sini nak menyaga. Cukup waktu dia azan, dia semayang. Orang lain tengok, ini apa dia buat ni? Orang tanya, di situ mula dakwah. Kita malu. Nak semayang pun malu. Tak semayang tak malu. Pelik kita kan. Nak semayang malu, tak semayang tak malu. Then how can you make the difference between you Muslim and not yet Muslim? Tak boleh. Bukan. Itu yang Nabi kata, al-farq baina mar'u wal kufra tarakus salat. Perbezaan antara Muslim dan orang yang kufur, tinggal semayang. Dia tak semayang, kita tak semayang, satu geng dah. Yang kita berbeza, kita dulu buat tour juga macam-macam. Tapi kita tak mau tourism ini lalaikan kita. Yang guide kita semua tak Islam semua. Tapi we will tell them, ini tak payah pergi. Enough. Walaupun ada dalam program, no need. Ini nak pergi tengok berhala ni, berhala kita di sini banyak kita tak pernah tengok. Lebih baik kita pergi tempat-tempat lain kan. We decide, we pay what? Bukan? Time prayer, please. Don't have to bring to the mosque. Jauh sangat. Stop RRR mana sana. We know how to pray. We dictate. Lepas itu dia pun tengok. Setengah orang juta dah turis guide. Nak lalaikan kita, dia dah lalai. Pasal hati dia not connected to Allah. Dia tak ingat Allah. Dia pun bila masuk dalam bus, dia welcome you semua. Dan dia nak menyanyi lagu. Kita pun sambung. Kita pun ikut lagu dia. Dah, kita kata sorry, please. Before you want to lagu ke apakah, we have a prayer. We want to make a short prayer before kita berjalan. Doa kenderaan. You can do that. Dan kita baca. Semua kita baca. Kita terjemahkan makna. Sekarang dia nak nyanyi ke, dia nak cerita, we are going to pass through this, pass through that, tak apa. Tapi kadang-kadang kalau kita sini tak ingat pada Allah, hati are not connected, lalai macam dia. Kena accident pula. 5 orang jalan. Bagaimana dia jalan? Sudah menyanyi. Rugi kita. Kita nak meninggal dengan la ilaha illallah. Bila kita baca doa, mudah-mudahan. Ya, bila kita semayang, dia pun tengok. Lama-lama, dia pun nak ikut. Kita pun nak cuba. Turis pun, tour guide pun ikut kita. Sampai dia kata, this is the first time. Driver dia mengatakan, the first time. Saya tengok the tourist ini pray. Artinya sebelum ini kebanyakan turis tak semayang. All this you all must organize. You nak berjalan mana pun kena fikir. Kena rancang. Supaya perjalanan kita tidak melalaikan Allah. Di samping kita lihat keindahan Allah, kita perkenalkan Islam. All this have something to do with our heart, hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Untuk mereka saya kasih hati, tak berhati-hati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Saya bagi mata, dia tak lihat mata itu dengan penglihatan Islam. Dia lihat dengan penglihatan orang biasa. Walahum azanun, saya bagi telinga, mereka dengar ayat Allah peringatan, tak pernah ambil peringatan. Peka. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Balhum adol, lagi teruk dari binatang. Binatang kita di sini dia pun dengar juga. Bukan? Dia dengar juga. Akhirnya Allah beritahu, ulaika humul ghafilun. Sebab mereka boleh jadi begitu, ialah kerana mereka lalai. Tak ambil peringatan. Tak ingat pada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jauhkan kita daripada kelalaian.
supaya hati kita ini tidak terpikat dengan dunia, tapi berhubung dengan Allah, akhirnya dunia akan datang, kita guna dunia untuk akhirat kita. Dunia ini macam bola, macam snowball. You hambat dia, snowball keep on running, tak habis. Snowball semakin besar. You must know when to stop. Enough. Tapi Allah akan perintah dunia datang. Tapi jangan tak usaha, kena usaha. Tapi jangan hidup kerana dunia. Ad-dunya khuliqat lakum walakinnakum khuliqat lil akhirah. Dunia diciptakan oleh Allah untuk berkhidmat pada kita. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk dunia, tapi untuk akhirat. So, dunia ini satu platform untuk kita cucuk tanam. Jadikanlah dunia untuk kita mendapat akhirat kita. Ini yang menjadikan Nabi, sahabat Nabi, tabi'in menjadi orang yang mulia. Because they always focus al-akhirah. Tapi dunia tak ketinggalan. Tapi dunia tak melalaikan mereka daripada akhirat. Itulah yang dapat saya kongsi pada hari ini. Apakah tajuk yang diamanahkan kepada saya tepat atau tak tepat? Wallahu a'lam. Tapi yang penting, kita sama-sama ambil peringatan, khususnya umur kita yang sudah 40 ke atas. Kerana Allah dah bagi warning. Daripada kecil sampai 40. 40 Allah bagi warning lagi. Sepatutnya kita lebih matang. No more like before 40. Before 40 dunia. Dah 40 above. Bila kita nak buat persiapan untuk akhirat. Jangan kata tak ada warning. Quran dah kata bahawa sampai 40 tahun another warning. Sudah balik kali kedua. Lepas itu balik terus. Dia tak balik ketiga lagi. Lepas itu dia balik kepada Allah secara langsung. A one way traffic. So jangan kita tangguh lagi dalam benda yang baik. Buat muhasabah terhadap diri. Anak kita bagaimana. Kalau cucu-cucu bagaimana. Mampu kita didik mereka, tak mampu kita usahakan. Panggil ustaz-ustaz yang kita yakin mampu ya mendidik anak kita supaya mereka datang, atau hantar anak kita pada mereka. Mereka takut, sebab itu kita buat camp-camp ini bukan suruh semayang tahajud ke, semayang malam sampai tak tidur, tak. Kita semayang fardu saja. Ya, musafir sunat-sunat pun tak buat kecuali sunat subuh, sunat witir. Kerana apa? Kita nak tunjuk Islam bermula daripada itu. Jangan beban dia dengan macam-macam. Semayang malam, qiyamul lail, lepas tu balik semayang fardu semua dia tinggal. Dia kata cukuplah. Orang Islam kalau buat camp memang boring. Ya, duk baca ni, baca itu, semayang itu sampai tak boleh tidur. Kita tidak, suruh dia tidur. Time bangun saja, aktiviti. Itu memang anak suka aktiviti. Tapi aktiviti kita reinforce Islamic value. Kita latih supaya character building. Mana akhlak dia kurang baik kita betulkan. Mana yang selfish kita betulkan. Itulah kita cuba sedaya upaya. Alhamdulillah. Ya, ramai anak-anak telah dapat kita bentuk. Yang anak itu sudah jadi bapa, dia hantar pula anak dia ikut camp kita kadang-kadang. Alhamdulillah. Ya, itulah sedikit sebanyak yang kita nak berkongsi. Dan kita doakan supaya kita tidak terus lalai lagi. Apa yang kita dah belajar, time untuk kita laksanakan. Di situlah hasilnya. Kalau ada soalan, dipersilakan. Fatafadhal. Kalau ada soalan, kaum ibu dulu soalan. Saya nak tanya satu soalan dulu. Bagus. Agak-agak kita ini yang sudah jadi nenek kah, tok kah, pernah tak ajar anak kita baca Quran? Kita ajar.
Alhamdulillah. Tak banyak sikit lah sekorang orang Fatihah kan. Alhamdulillah. Dan yang hantar sekolah agama lain yang kita sendiri ajar. Sikit-sikit Alhamdulillah. Good. Rasa cukup tak? Saya hari Ahad jumpa anak-anak ya. Termasuk cucu saya semua. Dan ucapan saya itu, saya kata, how many parents teach their children Quran? Mungkin banyak, Alhamdulillah. But it's not enough. Hanya ajar anak mengaji tak cukup. Tak selamat. Bila soal jawab, saya buka soal jawab. Cucu saya tanya. Cucu saya tanya, why I said not enough? Kalau dah ajar Quran, kenapa saya kata not enough? Yeah, because you don't know the meaning. Yang mengajar pun tak faham. Yang kita ajar pun tak faham. Bila you tak tahu makna, you tak tahu nilai dia, you tak boleh amalkannya. That's why there are a lot of children sekarang yang teenagers semua, dulu dah Quran dah habis khatam, sekarang dah tak semayang. Dia ada bebas. Dia ada remaja, dia kata nonsense ini tak penting semua. Yang penting dalam kena betul. Kalau dalam itu betul, yang lain semua betul. Oh, berarti pakai baju dalam saja, baju luar jangan pakai. Dia kata tak penting. Saya kata that's why we fail. Bukan tak baca Quran, tapi tak faham. So how can Quran benefit you? Ini contoh saja. Tapi yang saya seronok tu pasal cucu saya tanya. Saya tanya semua yang dewasa, tak ada siapa tanya. Yang tanya semua anak-anak. Majlis tu luar biasa. Yang tanya saya anak-anak ya. Silakan muslimat nak tanya. Ya. Nah. Ya. Apa yang berlaku pada umat dulu berlaku kepada kita. Kita nak zikir. Kita nak ingat Nabi. Apa Nabi kata? La yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ju'tubi. Tidak akan sempurna iman kita terhadap Nabi kalau nafsu kita tidak dididik untuk ikut apa yang Nabi suruh kita buat. Bukan kita pandai-pandai buat. Rosaknya orang Nasrani, dia puji Nabi Isa sampai Isa jadi Tuhan. Kita juga memuji Nabi, tak kena pada tempat. Sebab itu Nabi bila zaman dia, orang nak puji dia, dia suruh berhenti. Jangan puji-puji aku macam orang Nasrani puji pada Isa, akhirnya Isa pula jadi Tuhan pada mereka. Kalau siapa yang cinta pada saya, buat apa yang saya suruh, cukup. Setengah orang dia nak selawat, bagus. Nabi yang ajar kita selawat. Bila turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintah kita selawat. Sebab itu bila ayat itu turun, sahabat yang sayang Nabi lebih dari kita semua tanya Nabi. Dia tak berani buat sendiri. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana nak selawat pada engkau yang Allah perintah kami? Nabi pun jawab, faqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun. Yang ada dua kali innaka Hamidun Majid. Ini selawat yang kamil, selawat Ibrahimiyah. Selawat yang paling cantik. Ada juga yang lain. Ya. Dia sekali saja tetapi fil alamin innaka Hamidun Majid. Pun betul. Ada semua nak selawat yang Nabi dah ajar. Dan hadis-hadis ada. Saya Bukhari, saya Muslim, kita boleh buka. Selawat atas Nabi bagaimana. Semua ada. Kita akan cek, kita akan tengok bahawa apa yang diajar oleh orang sekarang tak ada dalam situ.
Yang Nabi ajar dah jelas. Yang sahabat amal, yang 4 imam buat. Tapi yang sekarang ada imam lagi kuat lagi. Habib-habib lagi tinggi ilmu dia lagi daripada sahabat, daripada Nabi. Dia kata ini saya dapat direct. Tak ada lah. Kalau nak dah direct, sahabat dah dapat. Saya pun keluarga Nabi, Habib-habib. Saya pun kata saya pun adik-beradik. Saya pun keluarga Nabi juga. Kita semua anak cucu Adam AS. Bukan? Tapi mereka berani tambah ini, tambah memuji sampailah kita semua macam dekat mensyirikkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Hati-hatilah. Cek. Apa yang bagi cek. Bagaimana dia cerita nur dia lah, cara-cara dia macam ada yang cerita bila Nabi nak lahir macamnya marhaban ni bukan kadang lahir datangnya Asia, datangnya Maria macam-macam. Dari mana dia dapat berita itu? Sonok cerita itu. Bukan. Tujuan kita baik nak muliakan Nabi. Cara nak muliakan Nabi ialah cara yang Nabi suruh kita muliakan. Itu saja. Kalau ada yang Nabi ajar selawat macam tu, amal. Kalau tak ada dalam hadis, jangan amal. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Nabi kata, buat amalan yang saya tak suruh, yang saya tak ajar, tolak. Tak diterima. Hati-hatilah. Kadang memang kita terbaca juga orang selawat macam-macam. Selawat syifa lah, selawat apa lagi, macam-macam selawat yang Nabi pun tak kenal. Kita punya hebat. Ya, yang Nabi pun tak tahu, kita dah tahu lah. Ya. Memang. Dia ini is being commercialized. Semua sekarang sudah jadi bisnes. Senang saja. Kalau orang itu kata, dia itu sunnah Nabi. Tengok kalau ada dalam hadis betul. Itu saja. Kalau tak ada, mana dia boleh kata sunnah Nabi? Itu dia yang reka. Itu selawat Pak Habibnya. Lebih baik saya ikut selawat Nabi. Ada garanti. Itu Allah perintah, Nabi ajar. Bukan selamat. Jangan lebih-lebih. Agama ini senang. Kalau Allah dah kata, ikut saja yang telah disempurnakan, ikut. Jangan tambah-tambah lagi. Naam, ada soalan yang lain? Tak ada lagi soalan yang lain dari muslimat? Sudah pukul 12. Mudah-mudahan Allah selamatkan ya. Segala usaha kita, kabulkan permintaan kita, mudahkan segala urusan-urusan kita yang sakit, kita mudahkan doa dia cepat sehat. Yang musafir kita minta supaya mereka itu dilindungi Allah sehingga mereka pulang kepada keluarga masing-masing. Yang akan buat umrah, dapat umrah makbulan insya-Allah. Yang memeriksa dalam pemeriksaan, mudah-mudahan Allah jayakan mereka dalam pemeriksaan mereka. Dan kalau apa-apa ada buletin kita dan ada juga kita punya brosur tentang our camp. Boleh kita maklumkan insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih al-qifarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.